Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Amir Arifin TV. Okay, so selamat datang. Dan dah lama aku tak upload any video. Dan kepada yang work from home, kerjalah betul-betul. Janganlah sebelah laptop, sebelah lagi layar Netflix. Okay. Okay. So tanpa aku buang masa, jom kita dengar dulu bacaan ayat Al-Quran. Roll it. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. So semoga kita dilindungi daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Amin rabbal alamin. Okey, ini adalah video yang ke-15 tak silap aku. Dan kisah dia ramai yang minta. Actually kawan aku yang ingatkan aku balik pengalaman aku study dekat kafe di College Matrikulasi Negeri Sembilan. Okay, so kita orang pernah study dekat sana, kafe D, dan ada sedikit gangguan di situ. Tanpa aku buang masa, jom roll it. So kejadian yang berlaku kat kita orang, memang aku teringat balik lah. Dan kisah ni member aku yang ingat kat aku. Dia DM aku, meh, why not tak buka balik cerita yang kita kena kacau dekat cafe D tu masa kita study group dekat-dekat nak exam. So aku baru teringat, dan ini adalah video yang ramai nanti-nantikan, kisah misteri College Matrikulasi Negeri Sembilan. Okay, so aku mulakan. Masa kita orang pergi ke cafe D, sebelum masa tu dekat-dekat nak exam lah. Normally kalau ada final exam, student akan diberi cuti seminggu ataupun 2 minggu sebelum nak cuti. So masa minggu yang pertama tu kita orang study kat cafe D, tak ada apa-apa gangguan. Tak ada apa-apa gangguan yang ada kat kita orang. Dan kita orang akan study normally sampai limit pun sampai pukul 1:30 pagi. So 5 hari sebelum nak ambil final exam tu, kawan aku ada terdengar something bunyi dekat dalam cafe D. Lepas tu dia cakap dekat aku lah, meh, kau ada dengar tak something ada bunyi kat bahagian dalam? So aku macam, kau ya betul sekarang ni kau apa? Janganlah macam ni kan, sebab malam ni jangan mulut celupa. So member aku serius, aku dengar something. So aku tengok jam, masa tu pukul 12.50 tengah malam. Aku kata, babe, ni macam tak sedap lah, sebab kau pun dah dengar something kan. Okay lah, macam ni lah, kita stopkan kita study dalam bilik. Besok pun kita akan study kat sana jugalah, cafe D tu. Dan hari besok pun memang aku dengar benda yang sama, 12.50 tengah malam. Macam dengar something, macam ada orang masak kat dalam cafe D tu. Memang aku cakap, meh, aku tak sedar hati lah, babe, takkan kau tak dengar something kan? Kita orang masa tu dah ada 5 orang. Takkan kau tak dengar something? Aku dengar benda macam Rio tu dekat cafe D tu, dalam cafe D. Takkan kau tak dengar something? So macam, tak adalah. Ya, serius aku dengar benda tu, macam bunyi periuk jatuh semua, macam ada orang tengah masak. So aku macam, dah lah tu, tak payahlah kau, sambung study lah, janganlah kecoh-kecoh kan, janganlah hiraukan benda tu. So masa tu aku macam biasa kita buat ulang gaji. Time tu kita orang tengah buat subject calculation. And the third day, masa yang kena kacau tu, hari esoknya aku pun dah dengar sekali. Aku dengar macam tu member aku cakap, dengar.
Aku macam dengar. Serius aku dengar. Masa tu awal tau. Aku dengar 12:30 malam. Aku dengar kat bahagian dalam. Aku macam, ish, itu member aku. Member yang sebelum ni dengar tu lah. Dia cakap aku, dengar meh? Dengar. Bunyi apa tu? Lepas tu kita orang macam seorang. Aku macam member aku tu macam nak tunjuk berani lah. Kita bangun, ambil handset, nyalakan torchlight, pergi kat sana. Aku takut macam pencuri ke ataupun apa kan, ataupun student saja nak kacau kita orang ke. Kita orang pergi merayau, pusing keliling kafe di tu lah, bahagian belakang dia dengan bahagian depan. Kita orang belajar memang bahagian depan lah. Kita orang pergi bahagian, tapi jauh sikit lah daripada bahagian depan tu. Pusing, tengok-tengok tak ada apa-apa. So aku dengan member aku dah lah sambung study lah. Pukul 1:30 kita caw. Sebab lagi 2 hari kita nak final exam. Hari kan keempat, babe, kita orang betul-betul kena kacau. Bukan seorang, semua satu grup tu kena kacau. Pukul 12:15 tengah malam. Okay, so mula aku kena kacau. Aku macam kena macam ada macam bisik macam tu. Aku macam, siapa kacau aku ni? Member aku semua tengah tunduk, tengah buat kerja, tengah buat calculation masa tu. Uish, siapa? Kau ada tiup aku ke? Aku macam tu. Macam tiup ataupun bisik macam tu lah. And then member aku sebelah penghujung meja tu kena macam cuit belah, tak ada orang sebelah dia. Dia hujung, dia cuit. Macam, ada orang cuit aku ke? Jangan main-main, babe. Member depan aku pula pensel dia jatuh. So kita orang macam, tak sedap lah macam ni kan. Jangan kacau, kita orang nak study ni. Kita orang ingatkan team kita orang macam kita punya grouping study tu kacau. Janganlah kacau macam ni, aku nak study ni. Betul, macam aku pun macam, aku tak kacau kau tau, aku pun tengah buat calculation. And then kita orang sambung calculation, dengar ada satu bunyi kuat bahagian dalam cafe D tu. Bunyi je macam drong. Macam tu. Terkejut tak? So bunyi dia lebih kurang macam tu lah. Memang kita orang macam terkejut. Dan kita orang decide untuk kemas. Dan kita orang belah daripada cafe tu. Pukul 1:15 kita orang sampai ke bilik. Sebab kita orang memang ambil masa lama sikit lah. Bukan kita orang nak lari ke apa ke. Kita orang jalan macam biasa, menghala ke B5 masa tu. Kita orang stay kat B5. Kawan aku ada seorang B2, seorang B3 dan seorang lagi B1. B1 tak tahu kenapa, sebab dia bilik dia sebenarnya B4, tapi dia tumpang bilik kawan dia pergi ke B1. So aku sampai kat bilik aku pukul 1:15 malam. Masa tu aku rasa macam dah habis study ni. Aku buka laptop, aku tengok roommate aku dah tidur sebab dia budak sains. Aku dah account. Aku buka laptop, macam biasalah kita main game. Masa tu famous dengan PS. So bila masa aku main PS tu, bukan PS, FIFA, PES. Masa aku main PES dengan FIFA tu, aku dengar macam something tak sedap dekat atas tingkap aku tu. Aku macam, dia macam ada bunyi sebab tingkap aku tu normally macam student macam aku ataupun macam student matrik, normally diorang akan letak plastik dekat tingkap tu supaya cahaya daripada luar koridor tu tak masuk dalam, supaya kita tidur tak terang lah. Bilik aku akan buat tampal plastik hitam kat tingkap tu. Aku pandang atas, macam ada bunyi tak sedap dekat tingkap bahagian atas tu. Macam aku macam, ush. Aku ambil set aku call lah member aku. Babe, kau dah tidur ke belum? Belum. Kau tengah buat apa kan? Aku tanya dia, kau tengah buat apa? Dia kata aku tengah buat ulang gaji lagi. Aku buat calculation. So babe, aku rasa bilik aku macam ada something lah. Betul, member yang study group aku cakap, pergilah kejut roommate kau.
Takkanlah kau nak suruh aku datang bilik kau, jauh kot. Aku B1, kau B5, jauh. So aku pun tak apalah, aku masuk tidur terus lah. And then tiba-tiba aku punya pintu tu kena ketuk. Aku ingatkan member aku B1 tu datang. Memang orang kata apa, benda ni macam tahu aku tengah call member aku. Bila aku kena ketuk pintu tu, aku macam buat bodoh lagi lah. Aku tak adalah buka pintu apa-apa lah. Aku takkan buka pintu. Aku jerit, oi siapa tu tak keluar? So tak ada orang, macam tak ada siapa yang nyaut. Tak. Oi siapa kat luar tu? Aku jerit macam tu lah. Aku tak kerja gila aku nak buka pintu tu. Sebab sekarang member aku tengah tidur. Kan benda tu masuk badan-badan aku, aku kena rasuk ke, siapa nak bantu aku kan? So aku buat bodoh. Dan aku message dalam group, study group aku tu, babe ada siapa-siapa datang bilik aku ke? Semua tak ada. Semua tak ada. Aku dah nak masuk tidur ni, member aku cakap. So aku macam buat bodoh lah. Aku kejut roommate aku, babe bangun lah. Aku kejut diorang yang member apa ni, roommate aku. Sebab aku roommate aku 2 orang je, aku dengan Syafiq nama dia. Kejut dia dan dia bangun. Apa hal meh? Kau nak study ke apa? Tak babe, tadi pintu bilik kita kena ketuk kuat dan aku tak tahu siapa ada kat luar. So member aku ni macam Islamik sikit lah kan, roommate aku ni. So dia bangun, dia baca and then dia try buka pintu. Masa dia buka pintu tu, tak ada apa-apa lah. Dia tengok kiri kanan, tak ada siapa-siapa lah meh, bagi tahu aku. Masa nak tutup tu, pintu angin kat koridor tiba-tiba kuat macam tu. So member aku tutup pintu. Dia kata kat aku, meh, ada something ni. Kau ada bawa apa-apa something ke sampai ke sini? Dan aku kata aku tak ada kacau pun. Aku tak ada apa-apa kacau dan aku tak ada bawa barang pun masuk ke bilik ni. Dan member aku cakap, pelik meh, sebab tak pernah jadi benda ni. Lepas tu aku katalah, petang tadi aku ada jumpa someone, and then aku nampak dia macam gelisah. Aku tegur lah dia, borak-borak, tapi aku tak tahu tu siapa. So dia kata jangan tegur sembarangan kalau kau tak kenal orang tu. Masa tu aku jumpa dia dekat Cafe D bahagian belakang. So agak masa tu aku agak macam takut lah. Besok tu aku dah baca member aku dah bagi aku something, member yang lain lah. Aku cerita kat member aku yang aku kena kacau, and then diorang macam bantu aku dengan ada air semua. Aku jumpa aku punya warden, Cikgu Amir. Kalau korang kenal warden B5, tak tahulah sekarang ni dia jadi warden ataupun tak. Kalau still jadi warden ni komen, Cikgu Amir. Aku jumpa Cikgu Amir tu, aku ceritakan yang aku kena kacau semua, dan Cikgu Amir ada bagi something air untuk aku minum. Dan besok tu aku tengok tak dengan kacau. Alhamdulillah aku dapat buat exam, final exam SEM 2 time tu kemuncak. Kalau SEM 1 aku tak ada hal tau, ni SEM 2 dia kacau aku. Kemuncak exam aku dapat jawab, alhamdulillah, dengan jayanya. Dan rupa-rupanya bila lepas habis exam tu, kita orang datang ke kafe tu, sebenarnya bukannya aku punya salah. Bila member kita orang pergi berlima, termasuk orang lain lah. Berlima tu bukan kita punya team study group, aku punya geng yang lain pergi ke sana. Sebenarnya bukannya sebab aku kacau someone ataupun aku kacau something dekat Cafe D tu. Sebenarnya Cafe D tu kena santau macam tu lah. Dan aku terpijak benda tu. Kawasan tu aku terpijak. So normally kalau korang as a student, korang akan tengok Cafe D ni tak ramai orang. Dulu zaman aku tak ramai orang. Ramai pun time sekejap-sekejap je. Tak sepenuh Cafe A, Cafe D, Cafe C. Tak ramai lah. Cafe D ni biasa-biasa je. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang tak. Dan Cafe D ni kena santau. Dan aku terpijak benda tu. Dan aku tak takut dengan korang. Korang boleh makan kat Cafe D tu, tak ada masalah.
tak ada apa-apa simptom pun kat sana. Cumanya kesan daripada owner cafe ni dah, aku tak tahulah dah berubah ataupun tak, owner tu dah tak sambung kontrak ataupun tak. So tak ada apa-apa yang nak takutkan you all. Cumanya kena berhati-hati masa korang pijak something ataupun apa-apalah, sebab takut benda tu marah dan kacau, macam ingatkan kita kacau dia. So guys, itu sahaja kisah daripada aku sendiri, Misteri College Matrikulasi Negeri Sembilan Part 5 aku tak silap aku. Dan thank you guys pada yang support aku, 171 subscribers. Thank you so much, sangat-sangat. Kalau korang suka, like, komen and share lah dekat semua media sosial korang. Dan kepada korang yang baru jumpa YouTube channel aku ni, bantu aku dengan klik button like and share, subscribe dan bell notification supaya korang dapat notification untuk next video aku. Sama? Terbalik? Tak. Thank you guys, support aku. Jumpa lagi untuk next video yang akan datang. InsyaAllah aku akan upload, tengok pada masa yang aku free. Thank you guys. Jangan lupa pakai double mask dan jangan lupa pakai hand sanitizer dan jaga penjarakan kita. Kita masih belum menang. Hashtag kita jaga kita. Hashtag kita masih belum menang. Hashtag kita pasti menang. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Bye.